Mengapa saya berhijrah? Satu soalan yang hadir bersama dengan 10 jawapan, 100 jawapan. Tak ada satu jawapan untuk menjawab satu soalan ini kerana mungkin saya pun tak tahu apa jawapannya. Mengapa saya berhijrah? Cerita tentang saya, tetapi untuk anda meneroka cerita dan kehidupan anda sendiri. Pada kali ini, saya ingin mengambil peluang untuk bermuhasabah tentang pengalaman kehidupan saya sebagai remaja ketika bersekolah, tetapi bukan nak bincang tentang buli ataupun tentang seronok ke tak seronok sekolah berasrama. Namun, apa yang saya ingin berikan fokus adalah pada kehidupan realiti alternatif, kalaulah istilah itu boleh saya gunakan, untuk mengungkapkan tentang pengalaman saya semasa di alam persekolahan. Walaupun saya dan sahabat-sahabat sebaya bersekolah di sekolah yang sama dan tinggal di asrama yang sama, tetapi kerana wujudnya realiti alternatif ini, berkemungkinan pengalaman kita sangat berbeza. Segalanya bermula lebih kurang di awal tahun 1989. Apabila saya memulakan pembelajaran di tingkatan 2. Pada satu petang, selepas solat asar, saya dipanggil oleh Tuan Pengetua kami untuk duduk sekejap kerana ada sesuatu yang ingin beliau bualkan. Beliau bercerita tentang hasratnya untuk melihat perubahan-perubahan berlaku di dalam sekolah kita dan juga di dalam masyarakat. Saya mendengarnya dengan khusyuk. Al-Fadhil Ustaz bertanya kepada saya, adakah saya ingat nama-nama pelajar yang mendapat tempat pertama hingga ke-20 dalam peperiksaan akhir tahun sebelumnya, iaitu ketika kami di tingkatan 1. Jadi saya kata mungkin saya ingat sebahagian, mungkin taklah. Saya diminta untuk menyenaraikannya. Bila saya senaraikan, apa yang saya faham daripada pemerhatian Tuan Pengetua ialah beliau berhasrat untuk memilih daripada kalangan top 20 students academically ni, mereka yang mempunyai syahsiah dan kecenderungan yang lebih untuk menjayakan agenda tarbiyah beliau, kerana pada pandangan beliau, usaha perlu dilakukan berterusan untuk semua pelajar, sama ada pelajar yang positif atau pelajar yang melawan, tetapi kita perlu kepada sekumpulan pelajar untuk beliau didik secara khusus sebagai anak didiknya daripada kalangan yang top 20 ni. Jadi adalah lebih kurang dalam 12 ke 13 orang yang terpilih. Jadi semenjak itu, saya dan beberapa orang sahabat mengikuti program tarbiyah didikan Al-Fadhil Ustaz, terutamanya di rumah beliau dan kadang-kadang di luar sekolah, yang mana aktiviti kami ini tersembunyi daripada pengetahuan pelajar-pelajar lain. Dan kami secara aktif dikehendaki untuk memantau kerahsiaan aktiviti kami ini agar ianya tidak diketahui. Saya tak fikir pada masa itu ada sebarang ancaman, bahaya, kemudaratan, tetapi dia lebih kepada desain yang dibuat oleh Tuan Pengetua untuk menjadikan agenda tarbiyahnya itu kami ambil serius. Maka ada modus operandi khusus untuknya, antaranya ialah lebih kurang dalam sebulan sekali ataupun 2 kali, saya tak ingat sangat, kami akan ada halaqah ataupun usrah khusus di rumah beliau di sebelah malam selepas waktu isyak. Untuk hadir ke sesi berkenaan, ada peraturan yang kami kena ikut secara spesifik. Misalnya, jika saya diputuskan untuk hadir ke rumah Al-Fadhil Ustaz pada pukul 9.43, maka saya kena sampai dan mengetuk pintu pada jam 9.43. Kalau saya sampai awal, maka duduklah dalam semak kat luar ke dalam gelap tu atas bukit tu, dan kalau terlewat walaupun seminit, tak payahlah ketuk pintu kerana tidak akan diberikan masuk untuk pertemuan pada kali itu. Dan bila kami berkumpul di rumah Al-Fadhil Ustaz, mungkin makan bihun dulu, kuih-kuih sikit. Bila dah lengkap cukup quorum ni, maka lampu akan ditutup dan seseorang tetamu akan datang daripada tingkat atas di dalam gelap, tak nampak muka, cuma kenal suara dan tahu nama. Perbincangan dimulakan. Apa yang dibincangkan adalah perkara-perkara yang biasa dibincang di dalam usrah. Kita bincang tentang makna menjadi seorang Muslim. Apabila kita bersyahadah, apakah implikasi syahadah itu kepada kehidupan kita dan seterusnya.
Akan tetapi disebabkan oleh bentuk program berkenaan berjalan dengan begitu rahsia, dia memberikan impak yang besar kepada diri saya. Saya tak boleh nak kata kepada kami semua kerana saya tak tahu bagaimana pula sahabat-sahabat lain menggarap aktiviti berkenaan. Pada masa itu juga, selain daripada program itu dijalankan oleh Tuan Pengetua sendiri dengan tetamu yang datang daripada luar, ianya juga dijalankan oleh beberapa orang abang senior kami. Saya masih ingat lagi dalam 1 tahun tu, ketika di sebelah siangnya adalah acara sukan tahunan sekolah. Jadi malam tu memang semua orang sakit-sakit badan, semua orang tidur awal lah dan nyenyak tidur. Lebih kurang dalam pukul 3 pagi, abang ni datang dan gerak saya, kata ada usrah. Memang terkejut dan menguji sungguh lah. Macam, usrah pukul 3 pagi tengah sakit-sakit badan ni kan, kenapa pula ni? Jadi saya pun gagahkan diri, pergi ke bilik air, bersiap, kemaskan diri, ambil uduk. Dan usrah tu dijalankan di satu tempat yang sangat tersembunyi, iaitu di dalam bilik store di belakang musalla kami yang merupakan Dewan Besar sekolah. Oleh kerana store itu penuh dengan meja-meja lama yang dah patah dan sebagainya, maka ruang yang sangat sempit itu menyebabkan, saya masih ingat lagi satu daripadanya tu, malam itu saya duduk di bawah meja dalam keadaan membongkokkan kepala. Sangat mengantuk. Ada satu jug kopi, saya tak dengar dan tak ingat langsung apakah benda yang dicakapkan oleh abang ni. Selepas habis usrah tersebut, lebih kurang beberapa minit sebelum masuk waktu subuh, pelajar pun dah mula sampai ke musalla. Kami beredar. Dan lepas subuh tu saya jumpa sekejap dengan abang ni dan saya bagi tahu saya minta maaf sebab saya tak boleh nak fokus kepada pengisian tadi kerana terlampau mengantuk. Saya rasa masa tu mungkin saya dalam tingkatan 2 kot. Hujung tingkatan 2 ataupun awal tingkatan 3. Jadi kata abang dia, tak mengapa. Sebab silibus usrah untuk pagi tadi ni ialah sama ada hantar datang ataupun tak datang. Itu saja. Jadi oleh kerana saya datang, apa yang disampaikan lepas tu tak penting dah. Yang penting datang. Itu je yang nak diujinya. Itulah lebih kurang bentuknya. Dari semasa ke semasa juga ada beberapa program di luar di mana saya dibawa oleh pengetua untuk hadir dalam mesyuarat-mesyuarat yang saya faham sebagai seorang remaja kanak-kanak sebagai mesyuarat yang sulit. Agenda-agenda tersebut ditambah pula dengan saya ni orang yang tak berapa aktif bersukan dan saya seorang yang suka menyendiri. Itu menyebabkan sedikit demi sedikit saya rasa saya withdraw daripada aktiviti-aktiviti bersama dengan rakan-rakan sebaya. Pergaulan saya dengan sahabat-sahabat kebanyakannya terbatas hanya dalam bilik darjah, dalam kelas. Tetapi aktiviti-aktiviti kat luar tu semakin lama semakin berkurang. Dan saya di samping menghargai kebaikan yang saya dapat daripada program-program tarbiyah ni, ada rasa kekesalan bila mana kemesraan tu tidak mencapai ke tahap yang saya harapkan di antara saya dengan sahabat-sahabat sama tahun dengan pengajian ni tadi. Diringkaskan cerita, saya telah mendapat keputusan peperiksaan SRP yang cukup baik dan lazimnya dengan keputusan tersebut, pelajar-pelajar akan mendapat tawaran untuk sambung belajar ke KIK, Kolej Islam Kelang, ataupun sekarang ni dikenali sebagai KISAS kan, Kolej Islam Sultan Ahmad Shah. Dan memang cita-cita saya ialah untuk ke KIK kerana di tingkatan 1, saya mendapat tawaran untuk sambung belajar di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu Negeri Sembilan. Tapi saya tolak sebab saya tahu kalau saya masuk Semak Labu di tingkatan 1, saya tak bolehlah nak ke Kolej Islam. Kerana untuk ke Kolej Islam yang hanya ada tingkatan 4 ke atas, saya mestilah bersekolah di tingkatan 1, 2, 3 di sekolah yang bukan sekolah berasrama penuh di bawah Kementerian Pelajaran ataupun Kementerian Pendidikan. Dengan keputusan SRP yang cemerlang itu, Alhamdulillah, insyaAllah dapat tu untuk pergi ke KISAS. Tapi bila surat tawaran tiba di sekolah, rakan-rakan yang lain mendapat tawaran tersebut. Saya dan 3-4 orang lagi sahabat tak dapat. Walaupun kiranya macam kami ni adalah yang keputusan pemeriksaannya yang terbaik. Agak mengelirukan kerana kita tak tahu apa yang berlaku. Sehinggalah selepas tawaran KISAS selesai, tawaran SMAP Kajang selesai, barulah kami mendapat surat tawaran rupa-rupanya ke Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu Negeri Sembilan. Jadi saya pun Allah hari itu dah tolak dah, saya dapat balik. Dan tanpa berfikir panjang, pergi je lah walaupun half-heartedly kiranya. Bila saya pergi ke Semak Labu, saya gembira berada di sekolah berkenaan terutamanya kerana kemudahan pembelajaran yang sangat-sangat mewah berbanding dengan sekolah kami sebelumnya.
Saya juga seronok berada di dalam kelas sains. Saya suka belajar chemistry, fizik, biologi, 1119. Walaupun saya rasa agak advance, tapi saya still boleh catch up lah lebih kurangnya. Cuma saya agak berduka cita kerana walaupun masih belajar bahasa Arab, namun bahasa Arab tidak menjadi salah satu subjek yang saya akan ambil SPM nanti kerana terlebih subjek. Dan itu amat mengganggu fikiran saya. Kerana semenjak daripada tingkatan 1, tingkatan 2 lagi, fikiran saya occupied dengan agenda saya nak menjadi seorang quote-unquote pejuang Islam. Saya bukan nak jadi agamawan, nak jadi mufti, nak jadi ulama ke. Saya tak fikir yang tu. Saya cuma nak jadi seorang Muslim yang berguna untuk agamanya, yang faham agamanya, dan salah satu daripada syarat utama untuk faham agama ialah saya mestilah boleh berbahasa Arab. Maka berlaku negotiation antara saya dengan sekolah. Saya merayu untuk bertukar kelas. Saya tak kisah ambil sejarah, geografi, sastra, ekonomi apa saja, asalkan saya boleh ambil bahasa Arab dalam SPM. Tetapi sekolah tidak benarkan dan akibatnya saya telah nekat membuat keputusan yang mengejutkan ramai pihak. Saya telah meninggalkan sekolah secara tiba-tiba dan kembali semula ke sekolah asal di sekolah kami itu. Bila saya kembali ke sekolah asal, aktiviti saya bersama dengan pengetua bersambung semula di peringkat yang lebih advance. Ketika itu saya sudah berusia 16 tahun, tingkatan 4. Di sekolah berkenaan, Badan Induk Pelajar ialah Badan Dakwah dan Rohani, dikenali sebagai BADA. Secara tradisinya, Presiden BADA adalah daripada kalangan pelajar tingkatan 6 rendah ataupun STA 1 yang dah habis SPM. Disebabkan oleh beberapa isu pada ketika tersebut, saya tidak pasti sebelum-sebelum saya apakah ada, tapi selama saya dari tingkatan 1 yang tak pernah adalah Presiden BADA daripada pelajar tingkatan 4. Dan itulah yang berlaku ke atas diri saya apabila saya menjadi Presiden Badan Dakwah dan Rohani ketika saya di tingkatan 4. Ada dilema dekat situ. Kerana bila kita jadi Presiden BADA, bermakna kita mempengerusikan badan induk sekolah yang di sebelahnya juga adalah badan pelajar, ketua pelajar kan, pengawas. Namun segalanya okey, still berjalan dengan baik. Tetapi bila masuk ke tingkatan 5, saya juga berada di second half dalam jawatan saya sebagai Presiden BADA tersebut. Saya mula didatangi dengan surat-surat daripada senior yang berada di Mesir yang memberitahu kepada saya bahawa sebenarnya tarbiyah yang saya ikut itu bukan tarbiyah PAS, tetapi something else. Saya mengikuti tarbiyah yang disampaikan oleh pengetua itu. Pengetua tidak pernah menyatakan ini adalah sebahagian daripada tarbiyah yang merujuk kepada organisasi yang mana ke. Tak ada. Cuma yang saya tahu, pengetua adalah ahli PAS. Kenapa PAS itu relevan? Kisahnya secara ringkas, mudah saja. Beberapa orang guru selalu bawa harakah ke sekolah. Kadang-kadang kepit kat ketiak, kadang-kadang ditinggalkan dekat kantin, dekat musala, dekat bilik pengumuman. Saya tak ingat apakah nama sebenarnya. Dan secara selambanya saya mula membaca. Dan bila saya baca, benda tu make sense. Ini adalah benar, ini adalah apa yang sepatutnya, ini adalah pemahaman Islam yang selari dengan apa yang saya belajar dan saya perlu menyokong. Saya pula menjadi pelanggan kepada harakah dan saya sentiasa menjadikan harakah itu sebagai cara untuk saya berdakwah kepada keluarga saya sendiri. Saya beli dan saya tinggalkan dekat rumah untuk abah baca, mak baca, adik-beradik yang lain baca, dan harakah pada masa itu penuh di dalamnya ilmu pengetahuan, isu-isu daripada dunia Islam selain daripada beberapa isu tempatan dan hal-hal yang berkaitan dengan politik yang dibawa oleh PAS pada masa tersebut. Sokongan saya kepada PAS itu lebih kepada kerana saya cintakan Islam dan memberikan sokongan kepada perjuangan PAS adalah apa yang sepatutnya. Simple saja. Itu je yang saya fikir. Tapi bila saya sedarkan oleh abang-abang yang menghantar surat daripada Mesir mengatakan saya sebenarnya bukan ikut tarbiyah PAS tapi satu tarbiyah lain. Di peringkat awal tu saya agak defensif dan saya membalas surat itu dengan mengatakan bahawa saya tak kisah dan saya tak peduli sebab di sekolah ini yang penting adalah Islam. PAS ke tak PAS ke, tabligh ke, arkam ke apa ke dan sebagainya, itu cerita di luar pagar sekolah. Tapi di sekolah yang penting adalah Islam. Itu yang saya tegaskan. Tapi di dalam hati saya memang timbul pertanyaan, sebenarnya program tarbiyah yang aku ikut ni program tarbiyah apa? Bila saya mula bersoal jawab
dengan pengetua dan bertanya sebenarnya agenda ni agenda apa, program apa, siapa sebenarnya ustaz, siapa sebenarnya orang-orang lain yang selalu saya jumpa dalam usrah ini. Saya mendapat jawapan yang tidak begitu convincing untuk diri saya, dan pertanyaan tersebut menjadi semakin meruncing dan menimbulkan konflik kerana saya sangat rapat dengan pengetua macam anak dengan ayah, dan ayah saya juga sentiasa ingatkan saya agar sangat menghormati Tuan Pengetua, bukan sahaja kerana dia adalah pengetua sekolah, tetapi kerana dia adalah seorang yang tinggi keilmuannya, kepimpinannya, budi pekertinya yang amat dihargai oleh ayah saya. Kenapa ayah saya sangat menghargai Tuan Pengetua? Salah satu sebabnya ialah kerana ayah saya sendiri adalah kaki tangan di Jabatan Agama Islam Negeri Perak, dan beliau mengetahui tentang banyak perkara yang tak berapa nak betul berlaku di balik tabir, dari segi keuangan, penyelewengan, dari segi cara pengagihan bajet untuk makanan. Contohnya lah, katakanlah kalau satu kepala tu bajetnya ialah RM5 sehari makan para pelajar, ayah saya tunjukkan beberapa dokumen yang menjelaskan kepada saya bahawa akhirnya daripada katalah RM5 tadi tu, RM2.50 je yang sebenarnya jadi makanan, tapi RM2.50 lagi tu hilang atas angin. Dan saya ingat lagi ayah saya kata itulah sebabnya sayur dekat dia orang makan korang tu kura-kura pun tak nak makan. Kata ayah saya kan, dia sangat marah, dan dia kata nasib baiklah pengetua kamu tu ustaz, kalau bukan dia tak tahulah macam mana lagi jadi benda ni tadi. Jadi saya aware dengan benda-benda ni, selalu berbincang dengan abah, dan dari semasa ke semasa saya bertanya kepada pengetua dan menimbulkan rasa tidak begitu senang. Mungkin sebab budak sekolah kan, kenapa nak sibuk dengan benda-benda yang macam ni. Namun konflik utama di antara saya dengan Al-Fadhil Ustaz ialah apabila saya menyoal tentang adakah benar beliau ni seorang orang PAS ataupun macam mana. Dalam suasana saya dengan pengetua begitu bertolak tarik di antara rapat meneruskan tarbiyah dan menyoal, saya dikejutkan apabila pada ulang tahun kelahiran saya yang ke-17, arwah abah meninggal dunia secara tiba-tiba. Selepas daripada itu, saya agak fragile dan fikiran saya kusut, sukar, dan saya jumpa dengan pengetua. Saya kata saya nak berhenti sekolah sebab arwah abah meninggal susulan daripada stres yang abah alami kerana runsing memikirkan mak yang akan menjalani pembedahan dan abah tak ada duit untuk menampung. Jadi mak dah cakap dah, kata dia dah ada simpanan untuk pembedahan tersebut, tapi itu menyedihkan ayah saya kerana dia memang membelanjakan seluruh gajinya untuk rumah, untuk anak-anak dia. Tak pernah beli baju, dia tak pernah beli seluar, dia hanya tukar baju dan tukar seluar pergi pejabat. Bila mak saya dah tak larat dah tengok ayah saya pakai seluar dan baju tu, dan mak saya yang akan belikan. Bila arwah abah meninggal dan mak pula sedang dalam proses untuk pembedahan, fikiran saya kusut. Saya nak berhenti, tapi pengetua pujuk dan berikan keyakinan kepada saya untuk bertenang, fokus, habiskan belajar sampai SPM. Suasana itu menyebabkan tumpuan saya kepada kerja-kerja badan dakwah dan rohani dan aktiviti-aktiviti luar tu tone down sekejap untuk fokus kepada SPM. Selepas SPM, sebelum mendapat keputusan, saya cuti sekejap sahaja dekat rumah dan kembali semula ke sekolah, masuk ke kelas STA 1 ataupun tingkatan 6 rendah di dalam aliran agama. Memang tradisi di sekolah kami, pelajar-pelajar yang cenderung dalam bidang agama akan mensasarkan untuk pergi ke Mesir sambung belajar, dan jalan nak ke Mesir itu adalah dengan mengambil CJ tinggi agama di sekolah kami. Dan semasa saya di tingkatan 6 rendah itu ataupun di STA 1 itu, saya telah sekali lagi terpaksa, saya kena sebutkan terpaksa sekali lagi menjadi Presiden BADA kerana tak ada orang lain. Dan pada masa itu, ketegangan hubungan di antara saya dengan pengetua semakin meningkat. Dan apabila jawatan kuasa menyerahkan senarai ahli jawatan kuasa baru Badan Dakwah dan Rohani untuk tahun 93-94 kepada pengetua, soalan yang ditanya seperti yang diceritakan kepada saya ialah, tak ada orang lain ke yang nak jadi Presiden BADA ni? Dan itu memberikan gambaran kepada saya bahawa I am not fully welcome pada masa tersebut.
Dan saya membayangkan kerja ni akan jadi lebih susah. Dia tak sama dengan masa saya jadi presiden pada ketika tingkatan 4 dulu. Apabila proses untuk mengesahkan pelantikan jawatan kuasa Badan Dakwah dan Rohani yang baru itu dijalankan, Muktamar Badar sekolah itu bersama-sama dengannya ada ijtimak program besar-besaran di sekolah. Dan benda tu memakan belanja yang banyak. Pelajar-pelajar daripada sekolah agama seluruh negeri Perak menghantar wakil untuk hadir ke program di sekolah kami itu, tetapi ia berjalan dalam keadaan yang sangat terganggu kerana keretakan hubungan yang terjadi di antara saya khususnya dengan pengetua pada masa tersebut. Desas-desus yang mengatakan bahawa saya sebenarnya sedang berada di dalam program tarbiyah kumpulan IRC yang pada ketika itu sedang dalam proses untuk mewujudkan NGO agar muncul secara bertubuh badan di dalam masyarakat dengan penubuhan gym. Masa tu lebih kurang daripada sekitar tahun 90, 91, 92 tu prosesnya sedang berjalan. Akhirnya pergeseran-pergeseran yang berlaku tu menyebabkan timbul perkara-perkara yang tidak munasabah. Contohnya, Badan Dakwah dan Rohani menanggung hutang kerana salah pengurusan jual beli buku, dan ia dilakukan oleh jawatankuasa Badan Dakwah dan Rohani pada tahun-tahun yang sebelumnya, bukan di bawah saya. Dan apabila tuntutan hutang itu datang daripada syarikat kepada Badan Dakwah dan Rohani, dan bila saya bawa perkara ini kepada perbincangan, pihak sekolah, saya sebut pihak sekolah kerana bukan pengetua seorang, ada beberapa orang pada masa tersebut, memutuskan agar saya bekerja untuk membayar hutang Badan Dakwah. Jadi saya jadi sangat marah pada masa itu. Saya kata, kenapa saya pula yang kena membayar hutang yang bukan saya buat? Saya pelajar sekolah. Dan kalau hutang beberapa ratus ringgit ni berkira sangat, yang saya nak tanya ni duit yang dikutip untuk buat laluan pejalan kaki or something like that lah pada masa tersebut, mana perginya? Penyelewengan tender Dewan Makan. Saya tahu, saya berkasar pada masa tu. Saya kata, ayah saya mati, dia tak bawa dokumen-dokumen tu dalam kubur, semua dekat rumah. Saya go through dengan ayah dan saya tahu apa yang berlaku, dan itu menimbulkan ketegangan yang besar dan keadaan menjadi kucak-kacir. Badan Dakwah dan Rohani sebagai badan induk yang beroperasi untuk menguruskan hal-hal rutin di sekolah seperti solat Jumaat, sebab jiran-jiran sekolah-sekolah lain pun akan datang ke sekolah kami untuk solat Jumaat kan. Pada masa tersebut, kami tak mendapat kerjasama daripada pihak sekolah. Bajet dipotong, tidak mendapat kelulusan dan macam-macam lagi lah. Dan ketika itulah saya fikir, sekolah ni macam tak nak je dengan Badar ni, nak turunkan saya, nak bagi orang lain pun ada masalah juga. Dan akhirnya ketika kemuncak malam Muktamar Badan Dakwah dan Rohani itu, saya telah mengisytiharkan Badan Dakwah dan Rohani dibubarkan. Saya tak tahu pun sebenarnya bidang kuasa siapa, apa punca kuasanya untuk Badan Dakwah dan Rohani, siapa yang boleh bubar, tak boleh bubar kan. Tapi memang saya yang buat pengumuman tersebut, dan ia telah menggemparkan satu sekolah, dan dia menjadi kemuncak kepada konflik di antara saya dengan ayahanda saya, Al-Fadhil Ustaz, yang amat saya kesal ianya berlaku. Ekoran daripada pembubaran Badan Dakwah itu, sekolah menjadi kucak-kacir. Keesokan harinya, lusanya, ramai cikgu sekolah yang macam tak mengajar bila masuk ke kelas kerana marahkan saya, membebel, bercakap dengan budak-budak ni. Saya kalau jumpa saja saya nak tampar dia, katalah benda-benda macam tu yang dimaklumkan kepada saya. Dan oleh kerana telah berlaku kehuru-haraan dan ada fitnah-fitnah yang berlegar menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan yang amat berat, saya confront pengetua dan saya kata, adakah Ustaz percaya dengan fitnah-fitnah disampaikan? Pengetua kata, saya tak percaya, saya tahu benda tu tak betul. Dan saya kata, sebab Ustaz, walaupun Ana banyak benda tak setuju dengan Ustaz, tapi Ana tidak akan buat benda-benda yang macam tu. Tak mungkin. Dia faham kan? Tapi benda tu merebak, tersebar kata-kata yang memfitnah saya ni tadi. Dalam suasana itulah, mungkin hari yang kedua ke ketiga ke selepas daripada pembubaran Badan Dakwah dan Rohani itu, salah seorang daripada cikgu yang mengajar subjek akademik di sekolah kami telah panggil saya di bawah pokok tepi padang. Dia kata, Hasrizal, dalam mesyuarat dengan cikgu-cikgu, saya nak beritahu kepada awak yang sekolah decided to get rid of you, to sack you from the school, untuk buang kamu daripada sekolah. Saya tidak terkejut tapi sedih.
berdebar mendengarnya. Jadi saya kata, so apa nasihat cikgu? Kata beliau, cadangan saya ialah lebih baik kamu berhenti daripada kamu diberhentikan, supaya kamu tinggalkan sekolah dalam keadaan bermaruah. Saya fikir munasabah jugalah apa yang cikgu sebutkan. Esoknya pada waktu subuh, saya telah beri tazkirah pendek kepada pelajar-pelajar dan saya jelaskan bahawa semua fitnah yang berlegar tentang diri saya itu adalah tidak benar. Namun saya tidak sanggup melihat sekolah menjadi lumpuh. Pelajar-pelajar, saya telah memberi tazkirah pada waktu lepas subuh itu dan berpesan bahawa apa yang tersebar di seluruh sekolah tentang diri saya itu adalah tidak benar. Dia adalah fitnah. Saya bersumpah dengan nama Allah bahawa ia tidak benar. Dan saya tidak sanggup melihat sekolah terus menjadi kucak-kacir, lumpuh, budak-budak tak belajar kerana ustaz-ustazah sibuk marahkan saya, cikgu-cikgu marahkan saya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Dan saya mengambil keputusan untuk berhenti sekolah dan saya minta sahabat-sahabat yang sudi untuk mendoakan kerana saya tak tahu saya nak ke mana lepas ni. Kerana tawaran belum keluar, keputusan SPM baru saja keluar, tapi tawaran nak ke mana tu belum dapat. Dan saya meninggalkan sekolah dalam keadaan yang amat-amat sedih sebagai seorang pelajar yang boleh dikatakan cemerlang sepanjang pengajian saya di sekolah. Saya berjaya membawa sekolah ke peringkat kebangsaan dalam acara pertandingan, walaupun saya tak aktif sukan, tapi dalam debat, pidato, matematik dan macam-macam lagi lah program ataupun pertandingan yang saya sertai mewakili sekolah, mewakili daerah, mewakili negeri hingga ke peringkat kebangsaan, mencatatkan keputusan periksa bersejarah yang cemerlang untuk sekolah. Tapi ia berakhir dengan saya meninggalkan sekolah sebagai pelajar yang paling bermasalah, yang saya rasa dibenci oleh cikgu-cikgu dan parutnya amat mendalam kepada diri saya. Bila balik ke rumah, mak tanya apa yang berlaku dan saya tak erti nak explain kerana perbalahan di antara saya dengan pengetua sekolah adalah membabitkan sesuatu yang bukan di dalam pengetahuan umum masyarakat, kerana dia adalah perpecahan yang berlaku di kalangan kumpulan-kumpulan Islam, pergeseran yang terjadi. So saya tak erti nak explain sebab pada mak saya, pengetua adalah seorang yang sangat baik. Dia memang seorang yang sangat baik dan saya tak fikir itu adalah sesuatu yang munasabah untuk terjadi. Jadi saya diam sajalah. Saya kata, mak tolonglah dong. Lepas tu kalau orang kampung tanya kenapa kamu berhenti sekolah ke apa-apa, mak nak cakap. Saya kata, tak payahlah cakap apa-apa mak, biar je lah orang nak kata apa-apa kan. Kita doa je, mudah-mudahan tengoklah apa keputusan yang sampai. Jadi tak lama selepas saya berhenti sekolah tu, saya dapat tawaran untuk buat diploma di Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, KUZA. Saya berbelah bagi lagi antara nak terima ataupun tidak. Kemudian saya mendapat panggilan temuduga oleh JPA di Teluk Intan. Dalam temuduga tersebut, pilihan pertama saya untuk buat bahasa Arab komunikasi dan terjemahan di Morocco tidak dipersetujui kerana saya tak cukup syarat. Bahasa Melayu kena A1 dalam SPM dan saya tidak A1. Jadi saya merayu agar pilihan kedua saya dalam borang UPU itu dipertimbangkan, iaitu syariah pengajian Islam di Jordan. Tetapi panel mencadangkan agar saya menyambung pelajaran ke Amerika Syarikat di dalam bidang ekonomi dengan program penghantaran terus, ATU, American Top Universities Program. Bila dengar saja ekonomi, bukan US tu, ekonomi tu, saya tak minat. Walaupun keputusan periksa saya subjek perdagangan dan lain sebagainya bagus, tapi saya tak berminat langsung kerana kepala ni memang fully occupied nak belajar agama, belajar bahasa Arab dan nak membela Islam. Itu yang difikirkan. Setelah puas bernegosiasi, akhirnya panel meluluskan dan tak lama selepas itu saya mendapat surat tawaran menyambung pelajaran di dalam bidang syariah dan pengajian Islam di Jordan di dalam rancangan bersama JPA Petronas pada tahun 1993. Saya terbang ke Jordan dalam keadaan hati yang gundah gelana kerana sedih dengan sekolah yang berakhir sedemikian rupa. Saya nak mempunyai sekolah untuk dikenang, tetapi bila saya nak mengenang sekolah yang amat berjasa kepada saya itu, kenangannya pahit dan begitu buruk kerana saya berhenti sekolah sebelum saya diberhentikan. Dan ketika cikgu-cikgu bercakap kepada pelajar, berazam untuk menampar saya terhadap benda yang saya tak buat, dirumuskan daripada semua yang telah saya ceritakan tadi. Sepanjang kehidupan di sekolah itu, saya hidup di dalam satu dunia lain yang saya tak sure sebanyak mana rakan-rakan lain tahu dan faham. Namun
saya hargai pengalaman tarbiyah didikan yang luar biasa yang saya rasa tak ramai orang yang ada peluang dapat. Ia sangat mendisiplinkan saya dalam komitmen saya untuk memperjuangkan Islam, tetapi saya telah terdedah kepada beberapa masalah yang membabitkan dakwah di peringkat nasional yang tak sepatutnya menjadi bebanan ke atas seorang remaja yang baru berusia 17 masuk 18 tahun pada masa tersebut. Dan beberapa tahun berikutnya, bila saya balik ke tanah air semula, join program alumni sekolah, saya rindu dengan sahabat-sahabat yang sebaya dengan saya, yang sama kelas daripada Form 1 sampailah Form 5 or even tingkatan 6 STA. Tapi saya tahu ada satu rasa keterasingan dalam diri saya disebabkan oleh pengalaman yang pelik semasa saya berada di sekolah. Saya banyak skip perincian kepada aktiviti-aktiviti underground yang saya ikuti selama saya berada di sekolah, dan saya menggunakan kod-kod rahsia untuk mengenal pasti siapa lagi yang ada ikut program macam saya. Macam mana saya kenakan butang baju, kat mana saya letakkan pen saya dekat poket sebagai kod rahsia untuk memperkenalkan antara satu sama lain. Itu antara benda-benda yang saya ikuti. Dan itulah salah satu sebab mengapa social awkwardness yang merupakan satu daripada presentation yang common kepada individu ADHD inattentive seperti saya, 30 tahun kemudian apabila saya menyemak kembali, social awkwardness itu diburukkan lagi dengan isolation yang saya alami selama saya berada di sekolah. Dan itu sedikit sebanyak menyumbang kepada lemahnya attachment saya kepada home, sama ada home itu adalah rumah sendiri, kampung halaman, sekolah, dan sentiasa jiwa itu ingin membawa diri ke satu tempat yang saya tidak begitu dikenali sesiapa, kerana di situ saya rasa lebih aman dan kurang anxiety berbanding dengan bebanan yang menghantu fikiran saya. Mungkin orang tak ingat pun, tapi dia menghantui fikiran saya bila saya berada di tanah air dan dekat dengan semua perkara ini tadi. Semua perkara ini timbul sebagai penutupnya kerana 2 hari lepas, bila anak-anak kami bersembang tentang boyfriend, girlfriend apa semua ni. Jadi saya cakap lah, saya kata saya tak ada masalah tu pun. Saya happy je sebab I never spend my money on someone that I'm not planning to live with forever in my life. Tak ada girlfriend until lebih kurang umur 24. Masa tu 25 baru terfikir rasa nak kahwin, dan saya terus proceed sampailah I married your mum, macam tu kan. Jadi anak saya, how can you survive begitu lama tak ada girlfriend kan? I don't know kan, itulah ceritanya. Saya hidup sebagai seorang amilin, seorang haraki, sebagai seorang Islamis, kata Ed Hussein dalam buku dia, yang boleh saya ulas dalam episod-episod yang berikutnya pula, kerana dia lebih kompleks bila saya pergi ke Jordan. Namun pepatah Arab ada menyebut rukudul ma yufsiduh, firarus syab yaqtuluh. Air yang statik tidak mengalir akan rosak. Anak muda yang statik, pasif, banyak masa lapang, tak aktif, masa lapang itu akan membunuhnya. Dan saya diselamatkan dalam perjalanan kehidupan saya sebagai seorang remaja daripada terjebak dalam perkara-perkara yang tak sepatutnya. Antaranya adalah kerana kesibukan saya mengikuti program-program dalam realiti alternatif seorang remaja haraki. Wallahualam.